Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wan Alwi The Teller Wizard, di page Nadi Duit, di page Selah 10 Bakat Diri. Kita akan berbicara tentang berkaitan dengan pemasaran, konsep pemasaran secara analisis, dan hari ini kita akan berbicara tentang perancangan pemasaran dan market orientasi yang memfokuskan kepada 3 level perancangan pemasaran. Ada 3 level perancangan pemasaran sebenarnya. Kalau kita tengok level yang pertama adalah level corporate, dipanggil corporate planning level. Kalau bagi syarikat yang bisnes kecil, kita anggap sebagai company planning level pada perancangan syarikat. Dan juga kita ada perancangan business unit planning, perancangan yang fokus kepada setiap unit bisnes yang kita ada. Dan juga kita ada perancangan kepada bahagian operasi, mana bahagian operasi, bahagian unit bisnes dan juga bahagian syarikat. Memang kena ada perancangan yang mereka sendiri, dan perancangan mereka ini mereka ada support setiap daripada mereka, dan juga mereka ada kesinambungan pada setiap perancangan yang mereka uruskan. Itu kalau kita tengok pada umumnya. Kalau kita tengok pada bahagian yang pertama, corporate planning ini ataupun company planning ini, kita akan tengok bahawa pada level syarikat, biasanya perancangan yang strategi yang jangka masa panjang lah, sebab tu kadang dipanggil strategic marketing plan. Maknanya merancang pemasaran secara berstrategi ni tentulah mengambil jangka masa yang panjang. Dan dalam perancangan jangka masa yang panjang, perlu ditanam dalam pemikiran kita bahawa kita perlu ada modal dan sumber yang besar ataupun sumber yang sentiasa wujud untuk kita melaksanakan perancangan jangka panjang. Dan juga biasanya dia memerlukan sokongan daripada orang atasan, daripada management, dan juga sokongan pada unit-unit yang lain supaya mengikuti perancangan yang dibuat supaya mencapai KPI yang ditetapkan oleh syarikat. Dan biasanya kalau kita melihat kepada perancangan syarikat atau perancangan korporat ini, mereka meletakkan persoalan ialah bagaimana cara untuk membesar dan mengembangkan syarikat, mengembangkan produk, mengembangkan servis sehingga dah mencapai KPI, visi, misi yang telah ditetapkan. Dan kebanyakan daripada mereka akan terus fokus kepada suara pelanggan, bagaimana mereka memenuhi kehendak pelanggan, dan mereka sentiasa berubah berdasarkan perubahan yang ada pada kehendak pelanggan mengikut kemampuan yang mereka ada, kerana bagi mereka untuk sustain dalam marketing, dalam pasaran, dalam untuk dapatkan market share yang sesuai dengan mereka, mereka sentiasa perlu memahami kehendak pasaran. Sebab itulah kalau kita tengok dalam teori pemasaran, dia ada berkaitan dengan pasaran semasa, pasaran baru, produk semasa dan produk baru. Kalau kita melihat kepada, biasanya kita akan tengok kalau market itu market ataupun pasaran semasa dan produk itu produk semasa yang memang produk itu telah pun dikenali, market itu telah pun difahami dan bersedia untuk ditembusi, maka mereka akan menamakan sebagai market penetration. Maka market itu akan ditembusi, dimasukkan, diletakkan produk dan juga akan dibukalah market itu sebab mereka dah melihat kesesuaian produk dan juga pasaran itu dia dah ada mula ada mula chemistry, ada mula sesuatu produk yang mula diterima, mereka letakkan produk dan mereka orang kata menebaslah market tu. Dan mereka masuk dalam market itu dalam keadaan yang mereka bersedia betul-betul. Dan ada juga kadang market baru tapi produk yang sedia ada. Dan biasanya kalau kita tengok mereka sebut je market baru, tentulah mereka kena membuat market development, pembangunan market, memahami apa saja instrumen-instrumen dalam market yang sesuai supaya mereka boleh letakkan produk dari mereka dan produk itu laju. Biasanya instrumen ni berkaitan dengan bagaimana market itu nak diperkenalkan, bagaimana market itu nak deliver kepada pelanggan. Instrumen-instrumen itulah yang mereka akan fokus supaya mereka dapat memastikan bahawa market itu dapat dibangunkan dan menerima produk mereka. Kalau kita tengok kepada produk baru, market yang sedia ada pun kita akan tengok bahawa produk itu dibangunkan, dipanggil produk development. Pembangunan produk ini adalah untuk sesuai dengan market supaya market boleh menerima produk ini seadanya. Dan kita tengok juga kadang-kadang market baru, produk baru dalam dunia pemasaran, dia akan kata sebagai diversification ini, kadang-kadang kita boleh perasan dah. Sesuatu produk baru itu masuk pada market baru, biasa mereka akan menempel lah
sama ada menempel pada produk yang sedia ada, kan, kadang menempel pada orang itu, orang ini, kadang menempel lah pada apa saja yang boleh market menerimanya. Sekali mereka letakkan harga murah dulu, kadang bagi percuma untuk market rasa dan market untuk market bersedialah menerima produk tersebut. Di samping itu mereka akan membangunkan produk berdasarkan pada feedback, pada maklum balas daripada pelanggan-pelanggan mereka. Itu secara umumnya kalau kita tengok kepada isu yang berkaitan dengan corporate planning. Sebab itulah kita tengok dalam corporate planning ini banyakkannya berdasarkan konsep try dulu kalau market itu market baru sebagainya atau produk baru, dan akhirnya mereka nak supaya apakah matlamat di akhir kepada syarikat itu yang telah KPI telah diletakkan capai atau tidak. Sebab tu kita tengok kalau dalam corporate planning ini ataupun syarikat perancangan dan level syarikat ini, kita akan tengok antara faktor-faktor yang mereka akan jaga. Pertamanya ialah mereka akan perhatikan betul-betul kedudukan dalam pasaran, market share lah. Mereka akan pastikan tentang profitability, keuntungan, boleh beruntung atau tidak. Mereka akan melihat juga pada inovasi-inovasi yang perlu diterokai, perlu dilakukan, dan juga mereka melihat pada produktiviti mereka lah, sama ada produktiviti mereka boleh cope dengan kehendak market, berkehendak mengembang, bersedia untuk bersama dengan market. Dan seterusnya ialah mereka yang juga melihat sumber-sumber fizikal dan juga sumber kewangan. Itu sangat penting dalam kita membangunkan bisnes itu sendiri. Yang kelimanya ialah prestasi dan sikap kerja lah, pekerja-pekerja kita dan apa saja individu terlibat supaya produk itu sampai pada pasaran, sampai pada pelanggan dan kepada pelanggan yang puas hati. Dan seterusnya mereka akan fokus juga kepada nombor 6, iaitu tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ni kalau untuk environment kan, satu benda yang penting jugalah. Dan juga kadang kita akan perasan setengah syarikat bila masuk dalam market, mereka akan meletakkan konsep membantu itu dan ini, terutamanya sekolah-sekolah yang memerlukan, individu yang memerlukan, komiti yang memerlukan, supaya mereka boleh tak nama mereka gah sebagai satu syarikat ataupun produk ataupun brand yang dikenali bukan saja menjual, bukan saja mengambil market share, bukan saja nak untung, tapi keuntungan itu mereka berikan kembali pada masyarakat. Dan kadang-kadang masyarakat membeli sebab masyarakat tahu apa mereka membeli produk dan servis ini, mereka akan dapat imbang balik, dapat orang kata balasan balik dari sudut tanggungjawab sosial. Sebab itulah kita akan perasan juga bahawa apabila berlakunya perancangan pada level syarikat ini, kita akan tengok syarikat-syarikat yang berjaya itu juga mereka akan mengambil berat tentang pembangunan setiap unit-unit yang mereka ada, terutama syarikat yang besar kan. Ada syarikat besar ni bukan satu dua produk aja, dia produk yang berbeza-beza. Ada yang otomotifnya, ada yang makanannya, ada yang berkaitan dengan servisnya. Dia produk-produk yang berbeza inilah yang dinamakan sebagai unit-unit produk yang mereka cukup jaga untuk mencapai apa yang mereka rancangkan pada peringkat syarikat korporat yang besar. Dan seterusnya adalah mereka akan tengok juga kepada beberapa perkara yang lain lah, iaitu kalau kita tengok pada corporate planning ni, dia akan pergi pada strategi marketing plan. So dia akan tengok pada overall, sasaran dia adalah mencapai overall objektif company. Tapi mereka akan jaga juga pada business unit planning. Dalam business unit planning ini adalah strategi pasaran ini mereka akan tengok pada mind share. Mind share ni bagaimana mereka nak menakluk pemikiran pasaran juga pelanggan mereka untuk terus menggunakan produk mereka. Kalau bahagian operasi planning pula, mereka akan fokus pada 3 perkara. Itu produk, program pemasaran 4P itu, yang produk, yang place, mari kita belajar semua ini. Dan juga mereka akan itu fokus pada nak menguasai market lah. Dan juga mereka fokus pada value marketing, iaitu nak menguasai hati. Dan juga mereka fokus pada soul marketing untuk menguasai wallet-wallet yang ada. Kan pelik kan? Kadang kita panggil wallet share, hard share dan juga market share. Sesuatu yang perlu kita teroka jugalah untuk melihat keadaan itu. InsyaAllah kita jumpa lagi di akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus bersama dan dapat melihat konsep-konsep pemasaran ini yang boleh memberikan kekuatan pada kita untuk memahami apa itu konsep pemasaran. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.